الرحمن الرحيم اللهم إني اهتقت بدرب الله طوله ما شاء الله طفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاء أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن
أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاربط نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع ب100,000 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat. Hari ini kita berkumpul di dalam majlis ilmu dan Allah Ta'ala jadikan kita cenderung untuk suka dan cinta pada ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmah kepada para sahabat, tabi'in, ulama-ulama, muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga hari kiamat insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita untuk sama-sama membukakan kitab Pelita Penuntut, terjemah Risalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'alim. Dengar macam takut bunyi kitab, tapi jangan risau. Kitabnya rendah saja. Ini kitab sekolah darjah 1 ke? Tadika. Ini tadika. Dia belum masuk darjah 1 lagi. Dia kalau baca fardu ain itu darjah 1 lah. Yang ni tadika. Sebelum masuk darjah 1, kita belajar dulu kitab ini insya-Allah. Sebelum tu minta izin ada live sikit boleh? Nak kumpul pahala lebih sikit. Ada 31 orang, okey tu. Kalau boleh tap-tap skrin. Jangan lupa share. Semoga ramai mendapat manfaat insya-Allah. Yang beri salam tu saya jawablah salam dalam hati. Ramai sangat beri salam. InsyaAllah. Yang kenal semua tu insyaAllah. Kenal lah. Kenal tadi. Yang belum follow dulu. InsyaAllah. Okey, mari kita bacakan muka surat yang ke-14, kitab Pelita Penuntut, muka surat 14. 1, 2, 3, 4, 5, 14 baris 14 baris daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ulang balik sikit. Lama tinggal rasa dekat 14 tahun lah. Jadi kita ingat balik cerita apa? Cerita dia, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan ada pun memilih guru, maka saya bahawa memilih ia
akan yang terlebih alim. Kalau nak pilih guru yang terbaik lah, alim, yang paling pandai dan terlebih warak. Nak tengok guru tu, pilih yang warak. Orang tanya, ustaz, macam mana nak tahu warak? Dia bukan warak ni kita nampak rendah diri, dia pakaian compa-campik, tu bukan warak, tu tak sempat nak jaga. Warak ni 3 perkara kita boleh nilai. Asas, banyak lagi 3 perkara. Yang pertama, kurang makan. Kalau tengok ustaz banyak makan, kurang sikit warak dia. Bukan nak cerita dia tu, kaedah yang letak dalam kitab. Faham tak? Bukan kita kata orang dan kata ustaz ni sedang kata ustaz lain. Bukan. La ilaha illallah. Tak percayalah. Buka kitab. Muka surat berapa ustaz? Sekejap. La ilaha illallah. Kita cuma nak cakap je. Ni kita ada dalam kitab. Ni. Muka surat 48. Cuba ke surat 48. 47 dulu. 47, satu baris daripada bawah. Jumpa tak? Ni kitab. Kitab ni penonton. Cuba. 47, satu baris daripada bawah. Okey, mari kita baca. Dan setengah daripada warak itu. Ni kita nak tengok ciri-ciri orang warak. Warak ni bukan tengok pada pakaian. Pakaian bukan nilaian dia. Warak ni nilainya kat sini. Tengok ni. Bahawa terpelihara ia daripada kenyang. Maksud apa? Tak banyak makan. Orang warak dia kurang makan. Kita rasa-rasa warak. Rasa-rasa. Siapa sini ngaku warak? Saya tak berhati ngaku. Saya pun tak warak lah. Ngaku je lah boleh. Ngaku tak warak. Ada makan terlebih juga. Bila orang kata ada maulidur Rasul, biasa orang jumpa dulu. Kalau sedap sangat nasi biryani tu, tambah juga. Terlebih juga makan dia. Lepas tu mulalah menyesal. Tapi gitulah manusia. Jadi malulah nak sebut, tapi kita cakap je lah. Dan banyak tidur. Kalau ada ustaz banyak tidur ni kurang warak sikit lah. Tengah ngajar tidur dia. Wallahu a'lam. Tapi itulah sebenarnya kena kurangkan tidur. Dan banyak bercakap-cakap. Ni kalau ustaz confirm lah kena cakap. Kalau ustaz tak cakap, tak jadi cerita kuliah. Audiens tengok ustaz tengok audiensnya. Tunggu sejam habis. Tak jadi apa. Cuma banyak bercakap di sini pada perkara yang sia-sia. Bukan cakap sembang kosong. Yang kita gunakan ni kita baca kitab, rujuk pada kitab. Ada lagi tak yang lain? Ada lagi. Antaranya lagi, kalau tengok ustaz tu banyak makan dekat kedai, kurang warak juga. Ustaz, mana kedai? Kurang warak tu. Tak kata orang lain, nak kata bisni je lah. Tu dia. Boleh lah Jadi kalau dapat cari warak, bagus lah. Dan terlebih tua. Cari tua lagi bagus. Tua di sini menunjukkan banyak pengalaman, banyak ilmu. Zaman sekarang tak juga nak kata. Zaman sekarang, tua sekarang tak sama dengan tua dulu. Betul. Saya tengok orang sekarang ni, bukan cerita ustaz, kalau orang manusia umur 50 main Mobile Legends lagi. Faham tak? Main game lagi. Umur 50 main game. Tak kena tu. Nampak? Tak kena. Kenapa Ustaz? Bila umur dah lanjut, meninggal banyak ketinggal perkara yang sia-sia. Kalau tu masih lakukan perkara yang sia-sia, maka bertaubat. Sebab apa? Kita dah tak lama dah. Tua di sini
banyak pengalaman, matang. Seperti bahawa memilih oleh Abu Hanifah pada ketika itu akan Himad, guru Imam Abu Hanifah namanya Himad bin Abi Sulaiman. Kemudian daripada diamati dan berfikir-fikir dan berkata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, aku dapat akan dia syekh yang besar, lagi berhemah, lagi banyak sabar. Ini guru Imam Abu Hanifah, nama dia Himad. Banyak cerita dia. Tapi memang guru Imam Abu Hanifah ni sangat rendah diri. Cerita dia banyak. Nantilah kita buka kitab Aqidatul Najih. Nanti bila Ustaz? Nanti. Bila? Tak tahu. Nanti. Kita tak tahu. Tak bawa nantilah insyaAllah. Dan berkata ia pula, tetap aku di sisi Himad bin Abi Sulaiman, maka tumbuh aku berjaya. Bila belajar betul-betul dengan guru. Kalau belajar betul-betul dengan guru tersebut. Kalau kata belajar tauhid, kena pastikan belajar betul-betul tauhid dengan guru tu sampai boleh mengacau kitab. Tu cerita. Lepas tu kalau saya dalam kelas fardu ain saya pesan satu. Yang belajar kelas fardu ain saya pesan satu. Kita duduk bukan saja simpan untuk diri. Kita belajar untuk kita dapat aman dan ajar. Bukan cerita pegang dari je tak. Rugi hidup zaman sekarang hanya simpan untuk diri. Ustaz, saya tak pandai mengajar. Sebab itu kalau sengaja caranya kita akan ajar cara mengajar sekali. Cara macam mana nak sebut perkataan-perkataan untuk mengajar. Kena macam tu. Itu akhir zaman ni bukan hanya duduk saja-saja, tapi duduk, dengar, dapat faham, niat mengajar. Tu dia. Boleh? Lepas tu ni pun saya pesan juga ni. Saya cakap ni bukan sembang kosong ni. Yang duduk depan saya ni, kita habis kitab, semua boleh mengajar dalam kitab. Faham tak? Lepas tu kena pegang kitab. Tak pegang kitab susah nak mengajar. Faham? Lepas tu kena pegang kitab. Ada orang kata, Ustaz, tadi ada pelajar saya tanya. Dia kata, Ustaz, macam mana dia kata gini? Dia kata, sekarang ni Ustaz kadang-kadang memang ngajar kitab, tapi anak murid ni nak pegang kitab pun tak nak. Contoh bukan kat sini, dekat Uganda, faham tak? Kat sini bagus. Jadi macam mana? Saya kata tak apalah macam mana. Kita ngajar ni tak boleh paksa orang. Cuma kita selalu bila ngajar pesan terus pesan. Batu perjuangan ni tak boleh seorang. Kalau boleh semua ustaz kena bekerjasama, kena cakap. Belajar kena ada kitab, belajar kena ada kitab, baru masuk. Faham tak cerita ni? Yang belakang tu faham tak? Faham InsyaAllah. Kitab lebih ni. Ada tak kitab? Tak ada. Apa bang? Dulu banyak pasti. Mana hilang? Makan. Nak makan kitab tak payah makan. Belajar. Cuba tengok balik. Sayang kan boleh yang ada ni bagi so pegang tak apalah. Okey, sambung. Biar tumbuh. Ini kata Imam Hanifah. Maka tumbuh aku dan subur seperti tumbuh dan subur tanaman-tanaman. Kenapa? Biar betul-betul dapat subur, ilmu bertambah. Kalau orang tanya, berjawab balik apa yang diajarkan. Dan berkata ia pula, aku dengar akan satu hakim daripada hukama, orang yang pakar, seperti Samarqandi. Pernah dengar tak?
ulama-ulama Samarkand. Berkata dia bahawasanya satu orang daripada penuntut ilmu berjumuk kira namanya musyawarah. Dan musyawarah sama, ia akan daku pada menuntuti ilmu dan adalah azamnya atas hendak pergi kepada Bukhari. Bukhari ni negeri. Kerana menuntuti ilmu, jawabul hakim, apabila engkau pergi kepada jawab hakim orang tersebut, apabila engkau pergi kepada Bukhari, jangan engkau bersegera kepada pergi datang kepada ulama-ulama dan guru-guru dan berhenti olehmu di dalam 2 bulan hingga engkau amati. Cerita dia sebelum duduk dalam majlis ilmu, ini cerita dululah. Zaman dulu anak murid cari guru. Zaman dulu. Sekarang lain. Guru datang ngajar kat majlis, kan kembali sikit lah, tapi tak apa, tak masalah. Cuma dulu lain sikit. Dulu anak murid datang tempat guru, sekarang guru datang tempat anak murid. Faham tak tu? Beza sikit kat situ, tak apalah. Cuma kaedah dulu dia sedap sikit. Sebab sebelum duduk betul-betul belajar, tengok dulu, buat kajian, tanya orang, tanya anak murid yang pernah belajar, tanya siapa-siapa guru-guru yang berkawan dengan guru-guru tu. Sebelum duduk, buat kajian dulu. Bila dah duduk, itu kena duduk, letakkan jiwa, hati, perasaan, belajar betul. Faham cerita ni? Faham tu. Ni zaman sekarang, tak apalah, duduklah, belajar kat sini. Itulah juga keadaan. Dan engkau memilih akan satu guru. Kalau boleh jangan banyak guru. Ini kata kaedah lah. Dan jangan banyak guru dalam satu subjek. Kalau tauhid memang fokus betul tauhid. Kalau fiqh fokus betul fiqh suatu. Kata tasawuf itu je. Itu cara dia lah yang diletakkan dalam kitab. Kerana bahawasanya engkau pergi kepada satu orang yang alim dan memulai engkau dengan potongan bacaan, mana belajar lagi, nescaya barangkali juga tiada menyukai akan dikau oleh ilmunya. Kita duduk belajar tinggi sangat ni, contoh tak, bila belajar tu ini dah tahap fardu kifayah, saya ni fardu ain tak lepas lagi. Jadi batu bahaya. Batu sebelum duduk tu kena tanya betul, buat kajian. Guru ni kena tak dalam peringkat ilmu yang kita kena belajar. Faham tak? Tak pun terus tanya pada guru. Biasanya kalau Ustaz ngajar kitab apa? Tanya tu. Lepas tu kalau Ustaz bahas kitab lebih pada fardu ain ke fardu kifayah, kena tanya. Supaya belajar itu mendapat manfaat. Boleh faham tak? Itu cara belajar. Barulah kita cepat pandai, cepat dapat ilmu yang kita belajar. Kalau tidak, susah sikit. Ini prosedur ilmu, kena ikut lah. Dia tanya, Ustaz kalau fardu ain biasanya macam mana Ustaz ngajar? Gitu. Bukan kita nak memang betul-betul belajar. Lepas tu cakaplah dekat Ustaz, Ustaz saya ni
Sifat 20 pun saya dah belajar, tapi macam pening lagi. Rasa macam bila belajar terapung. Mana tak dapat lagi lah. Macam mana tu? Agak gitu kena ulang balik lah. Hari tu faham. Tu cara dia. Boleh faham kataan kitab. Nescaya barangkali juga tiada menyukai dikau oleh ilmunya dan kelebihannya dan pengajarannya. Kalau kita pun tak suka ustaz tu ngajar slow sangat. Ustaz tu ajar laju. Gitu. Kan? Batu tengok dulu. Jangan tu. Kena pilih. Memang betul. Belajar ni memang kena pilih dulu. Maka engkau tinggal akan diri. Lepas tu tak belajar. Duduk 2-3 kali. Macam tak kena ni, tak sedap ni, tak belajar, tinggal. Dan engkau pergi kepada yang lain, belajar dengan guru lain pula, maka tiada berkat bagi engkau pada pelajaran itu. Apa? Tak berkat pelajaran. Orang belajar berpindah-pindah guru. Orang belajar banyak guru. Tapi kita pernah dengar kata ustaz, bukan ke kalau kita nak belajar kena ramai guru? Kita tak faham. Bukan cara itu. Ulama tak buat cara macam itu. Batu sebelum belajar pilih tuntut. Kita bukan cerita banyak guru cerita ni. Ceritanya belajar ni dapat tak? Berkat tak? Tu cerita ni. Tapi mentaliti sekarang tengok kat media sosial. Dia tanya dia, awak ada berapa guru? Dia main banding ramai guru. Jadi ada golongan cara dia macam mana? Dia pergi kuliah ni sekali, sekolah ni sekali. Banyaklah guru dia. Tapi tak habis. Habis tak habis kitab. Dah belajar pun tak tahulah duduk je tak kira guru. Kalau nak panggil betul-betul berguru, satu kitab mesti habis. Baru buku dengan kitab habis pun paling kurang belajar per kitab betul-betul. Duduk. Mana tahu kita habis. Tapi kalau betul-betul nak mengaku, memang kena habis kitab. Batu saya kadang-kadang jarang sebut guru saya. Orang pun tak tahu sebut guru saya kan. Sebab kita malu nak mengaku. Nak mengaku kata macam saya guru tak ramai. Guru tak ramai. Kalau pondok pun sama. Orang belajar pondok, di mana banyak guru. Dia guru dia yang itulah. Habis kitab ni tukar kitab lain, tapi cikgu sama, subjek yang sama. Sebab guru mungkin ada kepakaran subjek yang berbeza. Itu dia. Jadi tengoklah, bila dah pilih guru tu, duduk betul-betul, biar betul-betul faham dan boleh mengajar subjek tersebut. Okay. Maka tiada berkat bagi engkau pada pelajaran itu. Bila belajar berpindah-pindah guru. Bila belajar dalam keadaan ramai guru. Kenapa? Maka amati olehmu pada 2 bulan pada memilihkan guru dan musyawarah olehmu. Kena bincang. Hingga tiada engkau berhajat kepada meninggalkan dia. Maknanya bila dah belajar tu, hati jiwa kita dah tu je, kita habiskan kitab, ustaz tu je. Habiskan kitab. Jangan main cerita lain tak. Memang duduk belajar. Dan maknanya tiada berhajat kepada meninggalkan dia dan berpaling daripadanya. Maknanya dah tak cerita lain, memang duduk belajar. Maka tetap engkau di sisinya, di sisi guru, supaya adalah pelajaran engkau itu diberkatkan. Apa dia? Diberkatkan. Kita belajar, kita pandai bukan sebab banyak belajar. Tak. Ada orang banyak belajar
tanya balik tak dapat. Sebab itu ukuran sesuatu ilmu itu masuk dalam diri bukannya banyak belajar, tetapi berkatnya belajar. Bila berkat ilmu, walaupun belajar sikit, manfaatnya banyak. Kita nampaklah macam saya berguru kan. Kita belajar beberapa kitab je, tapi bila didatangkan dengan kitab-kitab yang lain, kita boleh baca juga kitab lain. Faham tak? Faham macam ni? Macam saya, taklah kata ustaz banyak ke belajar kitab. Saya tak banyak belajar kitab sangat. Tapi adalah kata banyak sangat, tak banyak. Tapi bila diberikan kita kitab-kitab yang lain yang tak pernah belajar, sebenarnya kitab tu lebih kurang sama je. Cuma cara bahas penulisannya berbeza. Jadi bila kita baca kitab lain, kita juga dapat memahami. Sebab apa? Dia adalah lebih kurang sama dengan apa yang kita belajar. Nampak? Di situ ada berkat. Bila apa? Bila kita belajar, kita boleh juga membaca kitab-kitab lain walaupun tak belajar. Dan samalah, tepat dengan apa yang dikehendaki oleh kitab. Apa? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Ya betul tak ada. Panjang-panjang saya cakap tak ada soalan. Faham? Oh, power. Faham sungguh. Dia tak susah sangat dah. Dia macam saya ni pembelajaran umum kan. Dia kalau tahu itu penting sikit lah. Betul tak? Fikir ke. Yang ni kita bagi umum ni. Tapi kena faham lah. Maksudnya lepas ni tak nak belajar betul, tiru kaedah dan kitab ni. Kalau umur kita tak banyak, kita buatlah. Kita cari dulu. Dan dapat manfaat engkau dengan ilmu engkau akan manfaat yang banyak. Bila ikut kaedah ni, insya-Allah kita akan dapat manfaat yang banyak. Iyalah. Saya rasa dah betul. Ni kitab ni memang tepat. Perkataan ni sangat tepat. Buat dulu, kita akan rasa. Dan demikianlah saya kira bahawa berjumuk kira dan musyawarah pada tiap-tiap pekerjaan, kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh ia akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan musyawarah pada sekalian pekerjaan-pekerjaan. Walhal tidak ada dapat seseorang terlebih cerdik dan bijaksana daripadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikutkan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, banyak peristiwa berlaku. Antaranya peristiwa perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, dan juga segala pengurusan pemerintahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi nak buat keputusan, Nabi tak akan guna autoriti, kuasa veto, tak ada. Sebab apa? Tersemat di dalam Al-Quran. Allah memang menyuruh Rasulnya setiap kali berlaku peristiwa-peristiwa yang melibatkan kenegaraan, maka pasti adanya musyawarah. Nak kata apa? Pentingnya musyawarah. Boleh faham macam? Boleh? Batu sebelum nak buat apa? Musyawarah. Cuma kalau boleh ada syarat musyawarah ni, kita kalau boleh musyawarah dengan orang-orang yang ada ilmu. Kadang-kadang ramai dia musyawarah macam budak zaman sekarang. Dia musyawarah dengan orang geng-geng dia, sama-sama bisa fikir, sama-sama contoh. Dah
Tapi tak salah lah. Salah juga pihak dia. Cuma cerita dia tu semua jenis fikir sama je, tak berkembang. Tak boleh. Lepas tu bila musyawarah, pentingnya ada orang alim musyawarah dengan orang yang ada ilmu. Segala perkara ini kita ambil apa yang Rasulullah buat. Contoh, nak kahwin, abang kahwin itu ada musyawarah. Ada musyawarah dengan siapa? Keluarga. Siapa alim dengan keluarga? Bapa alim. Hebat. Bawa, alhamdulillah. Kena bawa berapa orang? 3 orang. Ramai, 4 orang. Boleh ada orang alim, alhamdulillah. Nak kahwin memang kena. Tapi budak zaman sekarang tak, dia main ambil gitu je. Tapi jalan jumpa dia nak kahwin, kahwin. Itu dia. Saya ingat boleh cerita lah, sempat cerita kejap. Kahwin ni pun nak kena ke awal ni. Ada ni. Saya nak cerita sikit lah, bukan nak cerita apa. Nak cerita je, pengalaman. Masa saya nak kahwin tu, saya start kali, saya nakal juga masa zaman muda dulu. Start kali kalau kata saya ngajar, waktu muda-muda lah, belum kahwin, kita kata siapa berminat boleh hantar resume. Faham tak? Kita ngajar, habis ngajar, insyaAllah siapa yang berminat boleh hantar resume. Jadi ramai hantar resume. Adalah, kita tak cari, orang cari kita. Jadi bila dah dapat resume, kita ada ahli apa senat. Jadi saya akan rujuk dulu guru saya. Saya tak cerita kat mak saya dulu. Mak saya tak rujuk dulu. Saya rujuk guru. Itu cerita. Dekat kata-kata juga tolak semua. Habis. Tolak semua. Dia kata ni guru saya pun dia boleh ada ilmu kan. Dia tengok, dia boleh tengok. Ada dah dalam kitab kan ada ilmu, tengok orang mata macam ni, kening ni sabung macam mana kan, hidung ni macam mana besar kemek hidung. Ada ilmu dia lah. Taklah kata 100% betul, tak. Tapi ada kajian para ulama berkenaan paras muka ataupun bentuk badan, ia ada kaitan dengan personality. Ada kitab. Tak payah cerita sini, nanti lah cerita belakang. Tak nak cerita. Jadi ni semua kena tolak. Lepas tu cerita dia, akhirnya saya cakap lah kat guru saya, Ustaz, saya umur ni 26 dah Ustaz. Saya tak tahu lah macam mana nak cari. Senangkan tu Ustaz tolong cari je lah. Begitu je, senang. Dah tak nak fikir lah kita, tak pandai lah kita. Kita dah buat dah nakal pun tak jadi apa tu. Minta guru je lah cari. Jadi guru saya pun cadangkan. Rupanya orang tu pun anak murid saya juga. Dia anak murid guru saya dan anak murid saya. Cerita ni, boleh faham tak cerita ni? Musyawarah, bukan guru je. Pada malam tu kita kumpul dalam 10 orang juga tak salah. Dengan para santri, orang belajar kitab-kitab ni, guru saya, atau ada beberapa orang lagi memang orang alim. Jadi macam mana dia cerita? Semata-mata bincang, nak melapor terus. Bukan cerita nak pilih lagi kan. Jadi saya kata, Ustaz, macam mana nak buat? Ustaz bagi ayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Maaf mengganggu, boleh saya bertanya? Ingat sampai sekarang. Berkat guru, ingat sampai sekarang ayat ini. Bukan ayat saya, ini ayat guru saya. Apa? Maaf mengganggu, bolehkah saya bertanya, adakah awak sudah berbunyi?
Jika tidak, bolehkah saya datang untuk melamar awak? Tak kenal awak? Tak kenal? Ini dia letak jiwa pada cahaya tak guru ni. Nampak? Nampak faham tak? Saya pernah jumpa jugalah anak murid saya kan, tapi dia pakai nikah. Faham tak cerita ni? Tak nampak muka kan? Ni jangan stok apa ni? Jangan stok start drive-drive. Jangan stok. Jangan stok Facebook pula ni. Ni cerita. Jadi bila dah macam tu, jawab terus. Dahsyat orang tu main Facebook. Kita tak ada nombor telefon, tak ada. Dulu mana ada WhatsApp tak ada. Jadi dia jawab. Dia tak jawab soalan. Tak jawab soalan. Dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, saya belum bertanya, tapi nak tanya, adakah ia pilihan awak atau pilihan ibu awak? Dia tak tahu tu, kita musyawarah belakang. Cerita dia. Cerita ni kita bawa minggu depan ada. Bulan depan ada. Bulan depan. Minggu depan ada Maulid Rasul. Betul? Kan salah lagi. Nantikan sambungannya. Dia ada cerita panjang ni tak apa. Jadi semua pendengar mengaum memang gitulah. Surau makcik besar. Patut buat mic, saya tak buat mic. Tapi dengar insya-Allah. Sabar dulu, okey? Jadi kita akan sambung akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau tak ingat, kira begitulah cerita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qura wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.